1, 2, 3, 4. You memang sangat cute, so stop laughing so cute. You buat I hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anastasia binti Rosi, pelajar dari Raudah College. Video ini saya lakukan bersama ahli grup saya, iaitu ahli grup yang pertama ialah Nur Aina Syafina binti Muhammad Fuzi, dan ahli grup yang kedua pula ialah Nur Syazalina binti Haris. Video ini adalah bertajuk kepentingan gaya hidup sihat. Mandi dalam kolam, ingat adik-adik jangan buat macam-macam. Tak kungkap masuk pintu, keluar tingkap. Gaya hidup sihat ini boleh ditakrifkan sebagai amalan tabiat hidup yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Amalan gaya hidup sihat ini memang harus dititik beratkan terutama dalam kalangan kanak-kanak agar badan sentiasa dalam keadaan baik dan terhindar daripada sebarang penyakit. Hal ini kerana kanak-kanak merupakan generasi yang utama untuk dijaga dan perlu mengamalkan amalan gaya hidup sihat agar apabila dewasa mereka dapat mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari kerana telah menjadi kebiasaan buat mereka. Gaya hidup sihat ini terbahagi kepada 3 aspek, iaitu aspek yang pertama ialah dari aspek fizikal yang bermaksud menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan, persekitaran dan alam sekitar. Contohnya, elakkan penyalahgunaan bahan terlarang, makan makanan seimbang dan melakukan senaman. Kedua, dari aspek mental yang bermaksud mengawal stres dan ketegangan yang menyebabkan aspek ketenangan jiwa, perasaan dan fikiran. Contohnya, mendapatkan rehat yang cukup dan berfikiran positif. Ketiga, ialah dari aspek sosial dan rohani. Contohnya, menjalinkan hubungan baik dengan jiran dan rakan-rakan. Isi yang terdapat dalam amalan gaya hidup sihat antaranya ialah yang pertama, menjaga pemakanan, iaitu mengambil makanan berlandaskan piramid makanan atau menggunakan kaedah Maplet, iaitu pinggan itu dibagi kepada 4 bahagian, buah-buahan, sayur-sayuran, protein dan nasi atau bijiran. Yang kedua, bersenam 3 kali seminggu. Apabila kita bersenam, otak lebih aktif dan cergas serta badan lebih bersemangat. Bersenam juga dapat mengawal penyakit dengan lebih baik walaupun telah menghadapi penyakit. Yang ketiga, elakkan aktiviti yang boleh memudaratkan kesihatan seperti merokok, minum keras dan lain-lain. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan persekitaran agar badan terhindar daripada gatal-gatal, demam, batuk atau sebagainya akibat persekitaran yang kotor. Sekarang, jom kita sama-sama saksikan lakonan yang disampaikan oleh kami. 5, 4, 3, 2, 1. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky, little lights light on, climb up. Tadi anak Umi kata diorang lapar. Diorang makan apa Jom Umi nak kita tengok jap. Adik, kakak kenapa suka sangat makan makanan ringan ni? Aduh, hai anak-anak Umi ni. Yang adik suka sangat makan coklat, yang kakak pula asyik makan keropok je. Kan Umi dah pesan, kita kena makan makanan yang seimbang dan berkhasiat. Alah Umi, kakak makan sikit je ni. Kalau makan kerap pun apa salahnya kan? Kakak tengok kakak sihat je, sentiasa cantik dan kurus. Adik tu Umi, selalu makan coklat je sampai dah rosak gigi dia Umi. Asyik makan coklat je kerja dia. Adik pun makan juga sikit ni, tapi coklat ni sedap. Mana boleh tak makan sehari. Anak-anak Umi, mesti ni Umi nak bagi penerangan ya. Makanan ringan ni memanglah sedap, tapi tak elok untuk kesihatan kita. Semua makanan ni boleh menjejaskan minda dan juga boleh merosakkan gigi kita. Kalau kita tak jaga pemakanan kita akan dapat banyak penyakit. Contohnya, darah tinggi, kencing manis dengan banyak lagi penyakit. Umi nak anak-anak Umi sihat, satu family kita semua sihat dengan mengamalkan makanan yang berkhasiat dan seimbang. Adik dan kakak kena makan mengikut piramid makanan supaya kita dapat makan makanan yang seimbang, iaitu dengan mengandungi semua nutrien terhadap makanan tersebut. Dan adik dan kakak kena tinggalkan makanan ringan ni. Kita juga boleh makan mengikut My Plate
agar kita boleh dapat pastikan makanan yang kita ambil tu mengandungi karbohidrat, lemak, protein dan lemak yang baik yang tidak mengundang kepada kegemukan atau sebagainya. Okey Umi, maafkan kakak. Kakak akan dengar kata-kata Umi. Jom sama-sama kita makan makanan berkhasiat dan seimbang Umi. Adik pun sama Umi. Maafkan adik. Adik dengar kata-kata Umi. Adik tak nak makan coklat tu lagi. Itulah anak-anak Umi. Bagus. Dengan makan makanan yang berkhasiat dan seimbang, ini merupakan amalan gaya hidup yang sihat tau. Jom kita bersenam sama-sama. Mari gerakkan kaki bersama-sama. Gerak ke kanan, gerak ke kiri, gerak ke depan dan undur ke belakang. Kawan-kawan, jom kita bersenam sama-sama. Jom! Jom semua kita pergi bersenam. Jom semua kita pergi bersenam. Jom kita bersenam sama-sama. Semoga sihat tubuh badan kita. Seronoknya bersenam. Hora, hore! Kesan daripada senaman yang dilakukan ini akan dapat mengurangkan dan mengawal berat badan. Aktiviti fizikal membantu badan untuk mengubah metabolisme badan daripada menggunakan gula sebagai tenaga kepada proses pemegaran lemak ataupun ketosis. Aktiviti fizikal ini seharusnya dilakukan bersama-sama dengan pelan pemakanan yang sihat dan seimbang agar ia betul-betul efektif. Senaman juga mampu mengurangkan risiko penyakit kencing manis dengan mengamalkan aktiviti fizikal dan bersenam. Ia membantu meningkatkan sensitiviti badan pada hormon insulin. Keadaan ini membantu mengurangkan risiko kekebalan badan kepada insulin, seterusnya mengelakkan penyakit kencing manis. Kepentingan mengelakkan diri daripada terkena kencing manis ini adalah ia berupaya membuka pintu-pintu kepada banyak lagi penyakit lain. Dengan senaman juga dapat menguatkan otot dan tulang dan mengelakkan risiko kejatuhan dan kecederaan, terutamanya apabila menjadi semakin berumur. Dan bersenam ini adalah baik untuk otak kerana ia meningkatkan peredaran darah dan membawa bekalan oksigen ke otak. Ia juga mengurangkan keradangan dan merangsang hormon untuk pertumbuhan sel otak. Kakak, adik, kenapa berselera dengan sampah berterabur? Tengok dekat luar rumah, banyak dengan tak kemas. Banyaklah habuk-habuk dengan persekitaran kotor ni. Sekejap lagi lah Umi kemas. Kakak nak main game ni. Alah tak apa, bersiap sikit je Umi. Yang kat luar tu nanti kakak kemas ya Umi. Adik, dah lah tu main masaknya dengan berterabur habis daun dengan kertas. Fasih ni nak buat apa pula dengan tangan kotor, dengan tak pakai sarung tangan masa main. Isylah anak-anak Umi ni. Alah Umi, sekejap je. Nanti adik stop main Adik suka main masak-masak ni. Sorang-sorang pun okey. Nanti adik mandi Terima kasih Umi. Anak-anak Umi, dengar sini Umi nak cakap ya. Tak salah kalau nak bermain, tapi tengok keadaan sekeliling. Sekarang cuba kakak dengan adik tengok keadaan persekitaran. Rasa selesa tak? Rasa ia mendatangkan kesan tak kat kita? Kakak, sebagai orang yang lebih tua daripada adik, kakak mestilah pantau keadaan sekeliling. Rumah kena sentiasa kemas, dekat luar tu kena sentiasa kemas. Kakak perlulah pantau adik agar apabila adik bermain, dia tak bermain permainan yang kotor sampai melekat kuman dekat badan dia. Kakak juga haruslah korbankan masa main game tu dengan kemas rumah. Apabila persekitaran kita bersih, kita jaga kebersihan, kuman pun tak berani datang dekat dengan kita tau. Dan secara langsung dan tak langsung, kita dapat mengawal diri daripada diserang penyakit. Salah satu sebab kenapa Umi cakap macam ni, bukan setakat kuman je datang, malah binatang, haiwan juga boleh datang kalau tengok rumah kotor macam ni. Kakak dengan adik nak ke? Binatang dengan haiwan dan buas tu datang rumah, nak ke?
Kami tak nak Umi. Adik ni dah cakap banyak kali jangan main kotor pun nak main juga. Adik pun tak nak Umi. Tapi itu aktiviti best lah. Kakak mana boleh jauhkan. Dah, tak nak gaduh. Sekarang Umi nak kita sama-sama gotong royong bersihkan rumah. Semoga kita sama-sama terhindar daripada sebarang penyakit dan dapat meneruskan kehidupan dengan selesa dan gembira. Menjaga kebersihan dan perkesetaraan juga merupakan amalan gaya hidup sihat tau. Oh, macam tu ya Umi. Kakak baru faham. Kakak minta maaf Umi sebab selalu main game je. Kita sama-sama kemas ya Umi. Adik, kamu tu jangan pemalas sangat. Kan kena kan? Baik Umi. Baik kakak. Adik pun tak nak dah main masak-masak ni. Umi cakap nanti kalau main, Kuman datang. Takutlah. Nanti kita main sama-sama kakak. Kita main game sama-sama. Bagus anak-anak Umi. Jom kita kemas, okey? Kesan penggunaan alkohol yang berlebihan pada jangka masa yang lama akan mengakibatkan hati menjadi berlemak, seterusnya menjadi fibrosis hati iaitu parut yang ringan dan akhirnya sirosis hati iaitu parut dan pengerasan hati. Apabila seseorang mengalami sirosis, terdapat risiko kegagalan hati yang menyebabkan penyakit kuning, koma dan kematian. Kepekatan bahan kimia beracun yang terkandung dalam asap rokok basi ini adalah lebih jika dibandingkan dengan kepekatan asap disedut oleh perokok secara aktif. Anak-anak yang didedahkan pada asap rokok basi ini mengalami pelbagai masalah kesihatan, iaitu mereka cenderung untuk mengalami masalah seperti batuk, asma serta jangkitan paru-paru dan telinga. Pengambilan dadah kepada kesihatan diri ialah melemahkan tenaga dan menjadi malas. Kedua ialah kemudian menjadi mandu dalam kalangan wanita dan merosakkan fikiran dan juga menjadi tidak siuman. Ketiga ialah menyebabkan penyakit pedih hati dan sakit perut serta membawa maut kerana menggunakan dadah yang berlebihan. Bangun pagi, ku bersyukur pada Tuhan, kerana sehat, badanku cergas, ku berrezeki.